Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Ini adalah sebuah kisah yang terbaik untuk digambarkan dengan terma The Best Revenge is Success, ataupun diterjemahkan menjadi balas dendam yang terbaik ialah kejayaan. Ini ialah kisah tentang dua orang usahawan yang berasal dari Malaysia meminta sokongan kerajaan Malaysia tetapi ditolak. Tapi mereka dilamar oleh kerajaan luar dari Malaysia. Merajuk, membawa diri, mereka membina kejayaan di tempat lain. Ini adalah kisah tentang Tan Hoi Ling dan Anthony Tan, mereka ataupun pencipta aplikasi Grab. Sebuah kisah yang penuh dengan balas dendam, penuh dengan ironi dan penuh dengan pengajaran. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari saya ceritakan aplikasi Grab. Siapa yang tidak tahu? Mungkin Grab ada di dalam telefon bimbit anda sekarang. Mungkin ada yang tengah memesan ataupun menunggu Grab untuk sampai. Sementara tunggu, kamu tengok video ni. Tahukah anda, dua orang pencipta Grab adalah warga negara Malaysia. Tapi apa yang pelik? Kenapa mereka tidak berpangkalan di Malaysia, tapi berpangkalan di Singapura dan ada pangkalan di Indonesia? Mereka digelar sebagai Singapore Startup Company, bukannya Malaysian Startup Company. Untuk memahami perkara ini, kita kena lihat sejarah Grab itu sendiri. Idea dan visi aplikasi Grab datang dari dua pelajar Harvard yang berasal dari Malaysia, dikenali sebagai Hoi Ling dan Anthony Tan. Mereka tahu asas untuk mencipta sesuatu perniagaan ataupun produk yang berjaya, perniagaan atau produk tersebut haruslah menyelesaikan masalah pengguna. Pasangan ini melihat kaedah untuk memesan teksi di Malaysia agak rumit. Tambahan lagi, dengan kadar cas yang tidak serata, tidak lupa juga isu keselamatan pemandu dan penumpang. Dengan itu, mereka memperkenalkan satu solusi, satu aplikasi yang boleh digunakan oleh pemandu dan penumpang, dan mereka akan dipantau oleh Grab untuk memastikan keselamatan kedua-dua pihak. Pada tahun 2011, pasangan ini menyertai satu pertandingan perniagaan di Harvard dan memenangi tempat kedua. Mereka pun diberikan geran sebanyak RM100,000 untuk mereka merealisasikan idea ini. Mereka pun kembali ke Malaysia. Dan pada tahun 2012, mereka kembali ke Malaysia dan melancarkan satu aplikasi yang dikenali sebagai My Taxi dengan tagline My Taxi So Sexy. Betul, itu tagline diorang. Jangan tanya saya kenapa. Kalau kamu nak percaya, kamu tengok video promotion My Taxi ni. Booking a taxi, how much do you know? With My Taxi, you can. Know how many taxis around you. Tap once and know your fare. Tap again to book your taxi. Don't know? Now you know. My Taxi, so sexy. Pada tahun yang sama juga, My Taxi diberikan dana oleh Cradle dan mereka disokong oleh syarikat-syarikat besar Malaysia yang lain seperti Maxis Telecommunication, dan pada waktu inilah mereka membuang nama My Taxi dan slogan My Taxi, so sexy dan menukar nama menjadi Grab Taxi. Pengguna Grab Taxi semakin bertambah dari hari ke hari di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Filipina dan juga di Indonesia. Dan pesaing utama mereka ialah Uber. Mereka berkembang dengan sangat-sangat pantas dan untuk menampung perkembangan mereka ni, mereka memerlukan dana yang lebih besar. Dengan itu, mereka cuba untuk membentangkan idea ini kepada sebuah syarikat pendanaan Malaysia dikenali sebagai Khazanah. Khazanah Nasional ini ialah badan pendanaan terbesar milik kerajaan. Mereka akan menggunakan dana kerajaan untuk melabur di dalam pelaburan yang dilihat akan menguntungkan Malaysia. Hoi Ling dan Anthony Tan membentangkan idea ini untuk mendapatkan dana. Di sinilah kisah kita menjadi semakin dramatik. Khazanah setelah mendapat proposal ataupun mendapat pembentangan daripada Anthony dan Tan ni, mereka menolak bulat-bulat permintaan Grab Taxi. Malah mereka melabur di syarikat pesaing Grab Taxi iaitu Uber. Apa tidaknya pada waktu ini aplikasi Uber jauh lagi besar daripada Grab Taxi, dan ini adalah sebuah aplikasi antarabangsa tidak terhad di Asia Tenggara sahaja, tapi pesaing mereka yang bukan berasal dari Malaysia yang disokong. Manakala dua usahawan Malaysia ni tidak dipandang, tidak disokong oleh kerajaan mereka sendiri. Setelah ditolak oleh Khazanah, mereka sedar untuk Grab Taxi berkembang, mereka perlu keluar dari Malaysia.
Tahun yang sama, pasangan ni ditolak tahun tu juga. Mereka seperti orang mengantuk yang disorongkan bantal. Mereka dilamar oleh sebuah syarikat yang bukan berasal dari Malaysia tetapi berasal dari Singapura. Sebuah syarikat yang dikenali sebagai Temasek Holding. Kalau Khazanah menguruskan pendanaan Malaysia untuk melabur, Singapura memberikan tanggungjawab tersebut kepada Temasek dan mereka melamar Grab Taxi. Di sinilah titik bila Grab bukan lagi sebuah syarikat dari Malaysia. Walaupun lahir di Malaysia, tetapi ia akan keluar dari Malaysia dan membesar di negara lain iaitu Singapura. Mereka memindahkan ibu pejabat Grab Taxi ke Singapura dan menjenamakan Grab Taxi menjadi Grab yang kita kenal hari ini. Ketika berada di sana, mereka disokong sepenuhnya oleh Singapura. Malah pada waktu ini, banyak pelabur yang berpusu-pusu datang melabur. Pada bulan Disember tahun yang sama, mereka menerima pelaburan sebanyak 1 bilion ringgit dari 2 buah syarikat di Amerika. Ini memberikan mereka gelaran unicorn yang membawa maksud syarikat pemulaan ataupun startup company yang bernilai sekurang-kurangnya 1 bilion US dollar ataupun 17.59 bilion ringgit. Selain daripada itu, mereka juga menerima pelaburan dari Honda, Toyota, SoftBank Group dan beberapa syarikat antarabangsa yang lain. Sehinggalah pada tahun 2021, gelaran unicorn tadi ditukar kepada gelaran Dekakon. Dekakon diberikan kepada syarikat pemula ataupun startup company yang bernilai 40 bilion US dollar. Ini menjadikan syarikat Grab antara yang terbesar di Asia Tenggara. Kisah dramatik itu tidak berhenti di situ. Pada tahun 2018, seperti babak in your face moment, Grab bergabung dengan Uber, di mana mereka akan mengambil alih operasi Uber di Asia Tenggara. Sementara itu, Grab akan memiliki 28% daripada syarikat Uber. Ini adalah satu power move ataupun gerakan yang sangat hebat daripada Grab. Ini seakan memberikan pesanan kepada Malaysia yang kami sudah berjaya. Kami dulu yang kamu tolak, sekarang kami kembali. Kami beli orang yang kamu sokong dulu. Itulah power move yang Grab buat pada tahun 2018 dahulu. Ramai yang menggelar ini sebagai in your face moment daripada Grab kepada kerajaan Malaysia. Untuk beberapa tahun, semuanya nampak indah belaka buat Grab. Namun begitu, pada tahun 2021, mereka mula menghadapi beberapa cabaran yang gentir. Melakar sejarah sekali lagi, mereka disenaraikan di Bursa Saham Amerika. Southeast Asia's most valuable startup, Grab, is seconds away from being listed on the Nasdaq. Ini adalah satu kejayaan yang luar biasa untuk syarikat pemula daripada Asia Tenggara. Dengan itu, semua ternanti-nanti persembahan syarikat ini. Adakah sentimen pelabur tinggi terhadap saham Grab? Dengan erti kata lain, kalau ia dilancarkan, adakah pelabur akan memilih untuk membeli Grab ataupun mereka memilih untuk menjual? Tepat pukul 9.30 malam. Pada 2 Disember 2021, pasaran Nasdaq pun dibuka dengan harga permulaan saham Grab ditetapkan sebanyak $12.40 mengharap ia melonjak naik, namun semasa video ini dibuat, saham Grab turun sebanyak 77.26% dan sekarang bernilai $2.82. Bukan itu sahaja, Grab mula mengalami kerugian. Pada tahun 2022, hasil yang dilaporkan oleh syarikat Grab menurun sebanyak 44%. Menurut mereka, hasil ini adalah akibat daripada perbelanjaan marketing ataupun pemasaran di mana mereka memberikan banyak tawaran kepada pengguna dan insentif untuk pemandu. Tidak berhenti di situ. Bukan sahaja saham diorang turun, revenue ataupun keuntungan mereka turun, sentimen pengguna terhadap aplikasi Grab itu sendiri juga turun. Ramai yang mula melaporkan harga yang dikenakan di dalam aplikasi Grab jauh lebih mahal daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Bercakap pasal aplikasi lain, antara cabaran Grab ialah aplikasi-aplikasi baru yang mula digunakan oleh pengguna yang mahukan harga yang rendah macam InDriver, Maxim dan sebagainya. Dengan pilihan-pilihan yang ada ini, Grab mula kehilangan pengguna. Walaupun begitu, Grab adalah sebuah syarikat yang sangat besar untuk runtuh ataupun jatuh. Ia sangat besar sehingga kan Grab ini mampu
menyusun atur semula ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Mereka telah mewujudkan satu ekonomi baru yang dikenali sebagai gig economy, GIG economy. Gig economy didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi sementara dan fleksibel yang ditawarkan secara terbuka kepada sesiapa yang layak. Contoh gig economy ni macam pemandu Grab, rider Foodpanda, pemandu aplikasi InDriver, Maxim dan sebagainya. Itu adalah contoh pekerjaan di dalam gig economy. Dan gig economy ni memberikan tawaran kepada pekerja-pekerja di dalam ekonomi ni untuk memilih masa kita bekerja. Maksud dia fleksibel, masa yang fleksibel, dan juga dia membolehkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada bekerja biasa. Ada pemandu Grab yang boleh mengaut keuntungan RM5,000 sehingga RM8,000 sebulan. Dan barrier to entry ataupun cara untuk bekerja di dalam gig ekonomi ini sangat mudah. Mereka hanya perlu ada kenderaan, mereka perlu menghadiri latihan yang disediakan oleh Grab ataupun Foodpanda, dan mereka akan dipilih untuk menjadi rider. Model perniagaan ni menarik minat ramai orang. Sebab kenapa? Sebab bukan sahaja seseorang tu boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi daripada bekerja di syarikat-syarikat biasa, tetapi mereka juga boleh memilih masa pekerjaan mereka. Gig ekonomi ni bagus di kalangan pekerja. Itu yang kita nampak. Apa yang kita tidak nampak? Ini akan membebankan majikan. Agak sukar untuk para majikan untuk menawarkan gaji yang minimum. Sebab kenapa? Contohlah gaji minimum RM1,500. Kebanyakan pekerja akan membandingkan gaji yang ditawarkan ini dengan keuntungan yang mereka boleh dapat kalau menjadi rider ataupun pemandu Grab. Mereka berkemungkinan boleh menjana lebih dari RM1,500. Semestinya, untuk menjadi rider ataupun pemandu Grab adalah lebih menguntungkan. Ini adalah situasi yang menjadi masalah kepada para majikan. Dengan ekonomi Malaysia sekarang, sukar untuk majikan memberikan kadar gaji yang lebih tinggi dari minimum. Secara tidak langsung, Grab menjadi pesaing kepada ekonomi yang lain, khususnya ekonomi di dalam industri kecil dan sederhana SME. Adakah ini lambat laun akan menjadi masalah kepada pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana? Adakah ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di mana ramai yang akan bekerja di dalam gig ekonomi sementara di industri kecil dan sederhana kurang pekerja? Apakah impak kalau ini di luar kawalan? Itu adalah sebuah isu baru yang memerlukan lebih banyak kajian. Mungkin saya akan ulaskan di video seterusnya khusus membincangkan tentang gig ekonomi ini. Tapi secara ringkasnya, itulah impak Grab di dalam ekonomi di Asia Tenggara. Untuk berlaku adil, kalau kita melihat penolakan khazanah terhadap Grab pada tahun 2014 dulu, adalah masuk akal untuk khazanah melabur di aplikasi Uber, sebab aplikasi Uber adalah sebuah syarikat antarabangsa dan ia lebih banyak digunakan oleh rakyat Malaysia pada waktu itu, sementara Grab adalah sebuah syarikat yang jauh lebih kecil dan Temasek seakan-akan mengambil risiko yang sangat tinggi. Bak kata pepatah, di dalam ekonomi high risk high return. Banyak risiko, banyak pulangannya. Tapi banyak risiko, banyak kerugiannya. Itu adalah risiko yang diambil oleh Temasek yang tidak rela diambil oleh khazanah. Walau bagaimanapun, kalau Grab berada di Malaysia pada waktu itu, mereka mungkin tidak akan menjadi sebuah syarikat besar seperti sekarang ni. Sebab di Malaysia, tiada infrastruktur pendanaan yang matang seperti di Singapura. Kalau Grab di Malaysia dari dulu pun, tidak mungkin mereka boleh mendapat pelabur seperti yang mereka dapat. Sebab keadaan politik di Malaysia pada waktu itu sangat teruk, ekonomi pun menjunam. Banyak lagi faktor lain yang membuatkan pelabur takut untuk melabur syarikat dari Malaysia. Dan untuk mereka pergi ke Singapura dan menjadi syarikat Singapura, pelabur akan yakin untuk melabur. Itulah Grab lebih baik untuk pergi ke Singapura daripada terus duduk di Malaysia. Ini adalah sebuah kisah menarik untuk kita kongsikan bersama, untuk menjadi inspirasi kepada syarikat-syarikat pemula yang lain dan untuk menjadi rujukan kepada para pelabur. Itulah kisah Grab yang dulu ditolak oleh negara sendiri, berjaya di negara luar. Kalau kamu suka dengan video ni, pastikan kamu like dan share. Kamu kongsi kepada rakan-rakan kamu yang tak tahu pasal sejarah Grab ni. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng, akan banyak lagi episod menarik pada masa hadapan.
episod kontroversi, episod dramatik, episod sedih dan episod seram. Pastikan anda like kami di social media untuk mendapatkan lebih banyak update tentang Kupi Kupi Go dan konten Kupi Kupi Go. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.